Assalamualaikum. Hai, bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar subjek kita, mata pelajaran kita, pendidikan jasmani dan kesihatan. Kita untuk tahun 1 kita akan belajar tentang bantuan kecemasan. Tajuknya minta bantuan dalam buku teks muka surat 95 hingga 98. Okey, jadi sebelum memulakan pembelajaran, kita nak tahu dulu apa objektif kita pada hari ini. Okey, objektif kita pada hari ini ialah untuk yang pertama mengenal pasti jenis-jenis situasi kecemasan, dan yang kedua menyenaraikan tindakan yang perlu diambil sekiranya berada di dalam situasi kecemasan. Okay, kita lanjutkan pembelajaran kita. Okey, jenis-jenis situasi kecemasan. Okey, jadi apa yang kita perlu tahu? Kita perlu tahu apa itu situasi kecemasan yang kita hadapi, yang ataupun yang bakal berlaku ataupun yang pernah berlaku pada diri kita. Okey, yang pertama ialah terkena air panas ataupun terkena minyak panas, dan perkara ni selalunya berlaku ketika di rumah. Okey, mungkin tidak pada diri kita tetapi berlaku kepada orang lain, ahli keluarga kita. Okey, contohnya ibu tengah memasak, kita nak ambil air, lepas tu air panas tu terjatuh macam dalam gambar ni, terjatuh, terkena ke badan kita. Okey, yang kedua, situasi kecemasan yang kedua ialah kemalangan. Okey, kemalangan ni tak kira apa saja jenis kemalangan, sama ada kemalangan pejalan kaki dilanggar, basikal dilanggar, motosikal dilanggar, kereta, ataupun penunggang basikal dilanggar kereta, dilanggar kenderaan lain, penunggang motosikal dilanggar kenderaan lain, ataupun membawa kereta, membawa lori, tak kira apa saja jenis kemalangan. Okey, yang ketiga, lemas. Okey, biasanya lemas ni berlaku di sungai, di lombong-lombong, okey, di di pantai, di kawasan kolam renang. Okey, dan biasanya ianya berlaku di kawasan-kawasan awam, dan juga boleh berlaku di rumah. Contohnya ada kolam air di rumah yang pam tu, adik kita yang berumur 1 tahun lemas, okey, pun boleh berlaku. Okey, dan situasi seterusnya ialah ranjatan elektrik. Okey, ranjatan elektrik ni biasanya berlaku di rumah dan mungkin juga boleh berlaku di sekolah. Kenapa boleh berlaku? Ia berlaku apabila kita dalam keadaan basah. Okey, kita dalam keadaan basah, kita tekan switch, kita buka switch. Okey, jadi terkenalah ranjatan elektrik kepada kita. Okey, dan situasi kecemasan yang seterusnya ialah kebakaran. Okey, kebakaran boleh berlaku sama ada di rumah, ataupun di sekolah, ataupun di tempat awam, dan kemungkinan juga di hutan juga boleh berlaku kebakaran. Dan situasi yang terakhir iaitu tercekik. Tercekik biasanya sama ada tercekik mainan, bagi kanak-kanak tercekik mainan-mainan yang kecil, ataupun tercekik makanan. Okey, ini situasi ni boleh berlaku di rumah ataupun di mana-mana tempat awam. Okey, jadi kita telah belajar tentang beberapa
situasi kecemasan. Yang pertama, saya ulang balik, terkena air panas, kemalangan, lemas, renjatan elektrik, kebakaran, tercekik. Dan ada beberapa lagi situasi kecemasan lain. Okey, contohnya terjatuh, ditimpa tangga, terjatuh, tergelincir, okey, dan tertusuk benda tajam. Itu juga situasi kecemasan. Okey. Dan seterusnya kita nak tahu apakah tindakan saya sekiranya kita berada di kawasan kemalangan. Kita lihat situasi, kita lihat terjadinya kemalangan. Contoh, kawan kita dilanggar motosikal sewaktu nak ke sekolah. Apa tindakan kamu? Okey, jadi apa yang kamu perlu buat? Yang pertama sekali, sekiranya kawan kamu dilanggar oleh motosikal ataupun kenderaan lain, yang pertama sekali, alihkan mangsa yang cedera ke tempat selamat. Yang pertama, kita alihkan mangsa. Kalau dia berada di tengah jalan, alihkan mangsa ke tempat yang selamat. Okey, di tepi jalan. Dan yang kedua, periksa keadaan mangsa. Kita tengok, periksa keadaan mangsa. Kita tengok sama ada dia bernafas lagi ataupun tidak. Ada tak kecederaan di kepala, sama ada tak kecederaan di tangan, ada tak kecederaan di kaki. Okey, kita lihat. Okey. Dan selepas tu kita berikan bantu mula kepada mangsa. Okey, beri bantu mula. Contohnya kita tahu CPR, kita berikan dia CPR. Sekiranya ada luka pada mangsa, kita berikan rawatan luka. Sekiranya ada patah pada mangsa, kita berikan bantu mula untuk rawatan patah. Tetapi sekiranya kita tidak dapat membantu, kita tidak tahu, kita meminta bantuan orang awam. Okey, kita minta tolong pada orang awam yang ada di sekeliling kita, okey, untuk bantu mangsa yang cedera. Okey, dan seterusnya kita menelefon ambulans dan segera hantar ke hospital. Okey. Jadi, ini adalah tindakan yang boleh dibuat sekiranya berada dalam situasi kemalangan jalan raya. Okey. Apa tindakan saya jika kecederaan ketika bermain ataupun bersukan? Okey, ketika bermain di taman permainan ataupun bersukan seperti bermain bola sepak, bermain takraw, bermain bola tampar, okey, ataupun kamu bermain kejar-kejar, okey, ataupun kamu sedang bermain badminton, ataupun kamu bermain papan selaju, skateboard, ataupun rollerblade. Okey, jadi berlaku kecederaan dan apa yang perlu kamu buat? Okey, tengok, ada mangsa yang tercedera akibat bermain ataupun bersukan. Apa yang perlu kamu buat? Apa tindakan kamu? Okey, yang pertama, kita alihkan mangsa yang cedera ke tempat yang selamat dahulu. Okey. Yang kedua, kita periksa keadaan mangsa sama seperti kemalangan tadi. Kita periksa sama ada sekiranya dia masih boleh bernafas, tiada kecederaan di kepala, tiada kita tengok bahagian kepala dia ada cedera ataupun tidak. Kita tengok di bahagian badan dia ada cedera atau tidak, ada luka atau tidak, di tangan dan kaki dia ada patah atau tidak. Okey, sekiranya ada, kita berikan bantu mula. Dan bila kita tak tahu bantu mula, kita minta pertolongan orang awam. Okey, kita minta pertolongan orang awam dan kita telefon ambulans jika keadaan mangsa parah. Sekiranya keadaan mangsa tu, contohnya dia patah tangan ataupun dia pengsan, tak sedarkan diri ketika bermain. Okey, contohnya dia bermain gelosor, tiba-tiba terhantuk.
dan tidak sedarkan diri. Jadi cepat-cepat kita telefon ambulans. Okey, sebab itu keadaan tu sangat parah. Sekiranya dia sekadar luka kecil, contohnya macam tercalak, itu kita tak perlu menelefon ambulans. Okey, dan kita tengok pula apa tindakan saya apabila ada mangsa yang terkena air atau minyak panas. Okey, sama juga, pertama sekali kita bawa mangsa ke tempat yang selamat, maksudnya jauh daripada tempat air panas dan juga minyak panas tadi. Dan yang kedua, basahkan anggota yang melecur dengan air bersih yang mengalir. Okey, senang, kita buka paip, kita kenakan air pada kawasan anggota badan yang melecur tadi, contohnya di tangan. Okey, buka paip, kita basahkan, alirkan air di kawasan tangan tersebut. Okey, selama 10 hingga 20 minit sehingga dia sejuk. Kemudian kita minta, sekiranya berlaku di rumah, minta pertolongan ibu bapa atau orang dewasa, dan seterusnya kita perlu menelefon ambulans, okey, untuk mendapatkan rawatan selanjutnya. Okey, jadi ini apa pula tindakan kamu sekiranya berada dalam situasi kecemasan, ada orang lemas di kawasan renang awam ataupun di tempat peranginan, contohnya di Ulu Bendul contohnya, ataupun di Port Dickson ada orang lemas. Okey, kamu nampak ada orang lemas. Okey, yang pertama kita menjerit, minta tolong, ada orang lemas. Okey, dan kita tengok kawasan sekeliling, kalau ada tali kita hulurkan tali, kalau ada pelampung ataupun kayu kita hulurkan kalau ada. Kalau tak ada, kita jerit minta tolong sehingga ada orang yang memberikan bantuan. Okey, dan seterusnya telefon bomba, polis dan ambulans. Okey, dan jika situasi kecemasan berlaku di sekolah, apa tindakan kamu? Contoh, ada kawan kamu terjatuh dari tangga, ataupun dia berlari terjatuh hingga luka di lutut dia, ataupun kawan kamu tergelincir di dalam tandas. Apa yang kamu perlu buat? Pertama sekali, kita hulurkan bantuan. Okey, bantu kawan kita yang terjatuh tadi. Okey, yang kedua, kita periksa keadaan mangsa. Okey, sama, kita tengok ada tak kecederaan pada badan mangsa, dan seterusnya beritahu guru. Okey, beritahu guru supaya guru dapat memberitahu kepada ibu bapa kawan kamu, dan seterusnya kemungkinan ibu bapa akan membenarkan murid ini dihantar ke klinik ataupun hospital untuk rawatan lanjut. Okey, jadi sekarang kita telah selesai tentang situasi kecemasan. Okey, jadi ingat, apabila kita berada dalam situasi kecemasan, jangan panik, jangan takut, dan sentiasa bersedia untuk memberikan bantuan, kerana bantuan kita dapat menyelamatkan mangsa. Okey, kita jangan takut. Takut, gelabah. Tidak, kita bantu dan bantuan kita akan dapat menyelamatkan mangsa. Okey, jadi setakat itu sahaja untuk hari ini. Kita ulang semula. Okey, kecemasan tadi ada 6, antaranya terkena air panas, kemalangan, lemas,
dan jawatan elektrik, kebakaran dan tercekik. Dan kita juga telah belajar apa tindakan-tindakan kita apabila berada dalam situasi kemalangan, kecederaan ketika bermain dan bersukan, terkena air atau minyak panas, dan juga lemas, dan juga situasi kecemasan yang berlaku di sekolah. Okey, saya harap anak-anak dapat belajar dengan baik dan seterusnya terus membuat latihan yang saya akan berikan. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.